Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baiklah, selamat datang anak-anak. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, Ustazah perkenalkan diri Ustazah. Nama Ustazah Nur Hasmizah binti Abdul Hamid, guru mata pelajaran akhlak dan sirah bagi tahun 6. Okey, macam tahun lepas, Ustazah tidak mengajar awak masa tahun 5, Ustazah hanya ajar tahun 6 sahaja. Okey? Okey, kita nak tahu dalam pelajaran sirah ada berapa tajuk. Okey? Di antara tajuk dalam sirah tahun 6, okey, dia ada 4 tajuk sahaja. Okey, 4 tajuk iaitu yang pertama, kepentingan negara Islam. Okey, yang kedua, tajuk sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rasyidin. Yang ketiga, tajuk Ahlul Bait. Dan yang terakhir adalah tajuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat jaminan syurga. Okey? Dalam 4 tajuk ni, bawah dia tu, dalamnya tu ada banyak lagi tajuk. Okey, contoh ya. Okey, untuk kepentingan negara Islam. Dekat dalam kepentingan negara Islam, dia ada erti negara Islam itu apa. Kemudian ciri-ciri negara Islam. Okay, untuk tajuk yang kedua, sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rasyidin. Okay, Khulafa Ar-Rasyidin ada 4. Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan akhir sekali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Okay, untuk awak ingat, senang ingat, awak ingat nama kelas awak. Okey, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Okey, untuk tajuk yang ketiga, tajuk Ahlul Bait, kita akan mengenali siapa isteri-isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, berapa orang cucu Rasulullah. Itu tentang Ahlul Bait. Okey, keluarga Nabi Muhammad serta orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat jaminan syurga. Okey? Ada 10 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat jaminan syurga. Okey, ada lagi yang lain, tapi untuk tahap awak ada 10 orang. Okey, awak kena kenal 10 orang dulu. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada tajuk yang pertama. Okey, kepentingan negara Islam. Okey, apakah definisi negara Islam? Definisi ni sama makna dengan erti. Erti, maksud, tu sama. Okey, definisi negara Islam. Erti negara Islam. Maksud negara Islam. Okey. Definisi negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis serta ijtihad yang sebenar. Okey, saya ulang semula. Definisi negara Islam, erti negara Islam, maksud negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis serta ijtihad yang sebenar. Okey?
kalau dalam buku nota awak, iaitu nota pintar, nota pintar ni, nota pintar ni dia dah ringkaskan daripada buku teks awak. Buku teks awak tu dia dalam bentuk karangan. Dalam nota khulasa dia dah bentukkan point. Untuk tajuk kepentingan negara Islam, awak boleh semak dalam muka surat 44. Buku nota pintar, muka surat 44. Yang Ustazah buatkan video ni, Ustazah ambil isi penting sahaja. Jadinya, mana yang Ustazah buatkan isi penting ni, minta awak tandakan. Awak tandakan guna pen warna-warni ke, guna pensel ke, nak cantik guna pen warna-warni dalam buku awak ni. Awak gariskan cantik-cantik. Itu adalah definisi negara Islam. Contoh negara Islam. Ada banyak negara Islam. Lebih kurang ada lebih 50 negara Islam. Contoh negara Islam. Yang pertama, negara kita Malaysia. Malaysia. Negara kita adalah negara Islam. Contoh yang lain adalah negara Brunei Darussalam. Kat mana tu Brunei? Brunei terletak di berdekatan dengan Sabah dan Sarawak. Kemudian negara Mesir. Seterusnya, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang pertama, erti negara Islam. Poin yang kedua, tujuan penubuhan negara Islam. Contoh, apakah tujuan awak belajar? Tujuan awak belajar untuk menuntut ilmu, untuk masa depan awak. Ini adalah tujuan penubuhan negara Islam. Ada 3 tujuan penubuhan negara Islam. Yang pertama, tujuan dia adalah untuk menegakkan perundangan dan hukum Allah. Yang kedua, untuk merealisasikan keadilan. Dan yang ketiga, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Saya ulang semula. Tujuan negara Islam ialah yang pertama, menegakkan perundangan dan hukum Allah. Yang kedua, untuk merealisasikan keadilan. Dan yang ketiga, untuk menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Contoh menegakkan perundangan dan hukum Allah. Undang-undang Malaysia. Undang-undang ataupun hukum pencuri. Apa hukuman dia? Hukumannya mungkin ada penjara. Itu orang buat salah ada hukuman dia. Ada undang-undang yang dah termaktub untuk dia. Untuk merealisasikan keadilan. Contoh yang saya bawakan kat sini adalah rasuah. Contoh, ada seorang datuk ataupun seseorang individu lah nak mendapatkan sesuatu pekerjaan. Tapi dia bagi dulu duit kat orang supaya dia dapat kerja tu. Dia sogok dulu duit. Dia rasuah. Itu tak adil. Kita kena buat dengan cara yang adil, yang telus, dengan cara yang betul. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tu dah betul dah. Nak cari kerja, nak dapat untung, tapi cara tak betul. Untuk menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Isu sekarang ataupun yang terjadi sekarang adalah contohnya banjir. Dekat negeri Pahang, dekat Johor. Mangsa-mangsa banjir tu macam-macam yang harta diorang musnah. Kereta rosak, motor rosak, perabot dalam rumah tu rosak. Jadi apa yang negara Islam ataupun pemimpin buat untuk menjaga kebajikan rakyat?
Itu adalah tujuan penubuhan negara Islam untuk menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Okey, seterusnya, poin yang ketiga adalah ciri-ciri negara Islam. Okey, ciri-ciri negara Islam. Ciri-ciri tu maksudnya apa? Okey, macam ni. Apa ciri-ciri ciri-ciri sekolah cemerlang? Ciri-ciri sekolah cemerlang, dia kena ada murid berdisiplin, gurunya berdisiplin, sama-sama menjaga kebersihan. Okey, itu ciri-ciri sekolah cemerlang. Okey, di sini adalah ciri-ciri negara Islam. Okey, ciri-ciri negara Islam yang pertama. Okey, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu hukum. Okey, hukum dia. Maksudnya nak buat sesuatu perkara mesti rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Yang ketiga, melaksanakan hukuman amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Yang kelima, ketua negara yang adil dan beriman. Dan yang keenam, jaminan kebebasan dan hak asasi. Okey, macam yang Ustazah terangkan tadi, ciri yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apa-apa rujuk Al-Quran. Jangan main buat aja. Contoh, kalau ada orang curi, ni hukum bunuh. Nanti dulu sabar. Okey, kita kena rujuk banyak perkara. Okey, yang penting rujuk Al-Quran dulu. Okey, yang kedua, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Syura ni apa? Syura ni adalah satu sekumpulan individu. Maksudnya dia kena ada dalam 4-5 orang. Tentulah lebih sikit. Tapi tak boleh ramai-ramai sangat. Okay, tak boleh sampai berpuluh-puluh sangat tu. Itu tak jadi meeting sekarang. Okay, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Apa-apa terjadi, apa-apa isu ataupun kalau ada masalah, Majlis Syura ni yang akan berbincang dahulu. Contoh, dalam sekolah kita. Okay, sekolah kita ada 800 lebih murid. Termasuk awak semua. Okay, daripada darjah 1 sampai darjah 6. Guru pula ada 20 lebih. Ada 24, 27 mungkin. Tapi tak ingat sangat guru. Dia ramai sangat. Tapi tak adalah seramai sekolah SK awak. Okay? Maksudnya, murid ada 800 lebih. Guru ada 20 lebih. Okay? Tak termasuk makcik kantin kita ataupun cleaner kita. Itu tak masuk lagi. Okay? Kalau ada apa-apa masalah. Contohnya, murid bergaduh. Sampai baling kerusi kena cermin tingkap. Okey. Jadinya, Majlis Syura ni akan bermesyuarat untuk bincangkan kenapa murid tu buat macam tu. Apa tindakan untuk murid tu. Kita nak bagi tahu mak ayahnya ke, ataupun nasihat dia dulu ke. Okay, itu adalah peranan ataupun tugas ahli syura, Majlis Syura. Okay, yang ketiga, melaksanakan hukuman amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya, mengajak kepada kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Okey? Mengajak sama-sama buat baik. Jom kita pergi surau. Jom kita belajar. Okey? Ataupun jom kita tolong orang susah mangsa banjir. Jom kita kutip derma untuk ahli keluarga yang kena COVID. Okay, macam mana pula nahi mungkar? Melarang ataupun melarang melakukan kejahatan. Elak kejahatan. Jangan buat kejahatan. Okay, kita nampak kawan kita nak skoding orang kat toilet ke. Ataupun nak intai-intai kawan. Nak mengorak perempuan. Baik ke tak perkara tu? Okey.
Jadi dia ingat melaksanakan hukuman amar ma'ruf dan nahi munkar. Okey, yang keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Macam mana nak wujudkan keamanan dan kesejahteraan? Hati kena baik. Okey? Perlakuan kita kena baik. Itu adalah mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Kalau kita baik, kita baik pada diri kita baik pada jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita, jadi negara pun aman. Okey? Kemudian, kelima, ketua negara adil dan beriman. Okey, kita nampak sekarang contoh yang Saza bawakan, ketua negara yang adil dan beriman, yang di-Pertuan Agong kita. Kalau ada orang susah, baginda tolong. Okey? Okey, YDPA kita tolong, yang di-Pertuan Agong kita tolong. Kalau ada orang buat salah, yang YDP kita nasihat. Okay. Kemudian yang keenam, jaminan kebebasan dan hak asasi. Kebebasan yang dimaksudkan kat sini adalah kebebasan untuk kita cari rezeki. Maksudnya, negara kita mengizinkan kita untuk berniaga, tapi dengan cara apa? Ambil lesen dulu, jaga kebersihan, ataupun kebebasan untuk kita beri pendapat. Kalau awak macam awak ada pendapat Ustazah, boleh tak kalau kita buat program dekat luar bilik darjah? Okey, itu adalah kebebasan menyuarakan pendapat kami. Okey, Ustazah ulang semula. Ciri-ciri negara Islam, yang pertama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Yang ketiga, melaksanakan hukuman amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Yang kelima, ketua negara yang adil dan beriman. Dan yang keenam, jaminan kebebasan dan hak asasi. Kita pergi prinsip negara Islam. Prinsip yang pertama, keadilan. Dalam bahasa Arab dia adalah al-adalah. Yang kedua, persamaan. Al-masawah. Yang ketiga, kebebasan. Al-hurriyah. Dan yang terakhir, mesyuarat asyura. Okay. Ini poin yang terakhir. Prinsip negara Islam. Okay. Yang pertama, keadilan. Al-adalah. Apa maksud keadilan tu? Okay. Keadilan yang dimaksudkan di sini, okay, melaksanakan keadilan dalam semua bidang kehidupan seperti pemerintahan dan kehakiman hak. Okay. Kalau ada orang buat salah, apa hukuman dia? Okay. Kalau ada orang buat baik, apa yang dia dapat daripada itu? Itu adil. Okay. Yang kedua, persamaan. Al-masawah. Islam mengiktiraf semua adalah sama di sisi Allah tanpa mengira keturunan, etnik, bangsa dan pangkat. Okay. Negara kita ada pelbagai masyarakat. Ada etnik. Ada macam kat Sabah, Sarawak kan banyak etnik kan. Okey, India, Cina, Melayu. Tu banyak. Okey. Semua sama. Tak kisah warna kulit awak tu putih melepak ke, hitam ke, coklat ke, ungu ke, biru ke, sama semua. Yang penting hati. Okey, iman kita. Okey, kemudian kebebasan ataupun dalam bahasa Arab dia adalah al-hurriyah. Maksud kebebasan di sini ialah kebebasan yang adalah tidak terkeluar daripada batas-batas yang ditentukan oleh Allah seperti yang macam Ustazah cerita tadi, kebebasan bersuara dan menyuarakan pendapat. Okay?
awak boleh bagi pendapat apa-apa sekalipun. Asalkan tidak terkeluar daripada batas-batas Islam. Okay? Beri pendapat yang bernas dan tidak melanggar hukum Allah, hukum Islam. Okay? Dan tidak mengajak kepada kemungkaran, perkara tak baik. Tak boleh. Kemudian dan akhir, mesyuarat, asyura. Okay, macam ahli syura tadi, majlis syura tadi. Okay? Setiap keputusan yang diputuskan daripada mereka yang berkelayakan. Okay? Bukan semua orang. Hanya yang layak sahaja. Okay? Okay. Kita ulang semula ya. Okay, mari kita ulang semula apa yang kita belajar tadi dalam tajuk kepentingan negara Islam. Okay? Kita ulang semula. Okay. Erti negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis serta ijtihad yang sebenar. Okay, ni contoh negara dia, negara Islam, negara Islam yang ada kat dunia ni. Malaysia, Brunei dengan Mesir. Kemudian, poin yang kedua yang awak perlu ingat, okay, tujuan penubuhan negara Islam. Yang pertama, menegakkan perundangan dan hukum Allah. Kedua, merealisasikan keadilan. Yang ketiga, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Baiklah, selepas tajuk tujuan penubuhan negara Islam, okay, poin tujuan, kita masuk pada poin ciri-ciri negara Islam. Okay. Apakah ciri-ciri negara Islam? Okay, yang pertama, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, majlis syura sebagai asas pemerintahan. Yang ketiga, melaksanakan hukuman amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mengelak ataupun melarang daripada kejahatan. Yang keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Yang kelima, ketua negara yang adil dan beriman. Dan yang terakhir adalah jaminan kebebasan dan hak asasi. Okay, poin yang terakhir adalah prinsip negara Islam. Okay, prinsip yang pertama, okay, dia ada 4 prinsip. Okay, yang pertama, okay, al-adalah, keadilan. Yang kedua, al-masawah, persamaan. Yang ketiga, al-hurriyah, kebebasan. Yang keempat, asyura, iaitu mesyuarat. Ada 4 saja. Al-adalah, al-masawah, al-hurriyah, asyura. Okay, awak kena ingat kedua-duanya. Maksudnya dalam bahasa Arab awak kena ingat. Dalam bahasa Melayu dengan bahasa Arab sekali awak kena ingat. Okay. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum Ustazah menamatkan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak pesan, jangan tinggal solat, rajin-rajin tolong mak ayah, hormat mak ayah, itu syurga kita. Okey? Jadi kebersihan, stay at home. Okey, syukran lakum wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.